Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincangkan latihan sumatif 10, buku teks Sains Tingkatan 2 KSSM, muka surat 235 dan 236. Soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan Aiman cuba berkomunikasi dengan Sam dari jarak 10 meter. Ini Aiman dan ini Sam. Jaraknya 10 meter. Jadi soalannya, cadangkan satu cara supaya Sam dapat mendengar suara Aiman dengan lebih jelas. Pernah buat tak masa kecil-kecil dulu? Ataupun sekarang? Ada pelajar pernah buat tak? Ni gunakan satu cawan, diikat dengan tali. Cawan yang lagi satu. Suara tu dapat tak didengar oleh pelajar atau kanak-kanak yang satu lagi ni? Apakah cadangan yang boleh diberikan? Iaitu menggunakan dua cawan polistrina yang disambung menggunakan tali. Cawan akan memerangkap gelombang bunyi. Cawan yang pertama ni, bila contohnya pelajar pertama ni, kanak-kanak pertama ni bercakap, hello. Jadi, cawan ini akan memerangkap gelombang bunyi. Kemudian tali ini akan membantu memindahkan gelombang bunyi. Seterusnya bunyi tadi dipindahkan ke telinga pelajar ataupun kanak-kanak seorang lagi. Alright, boleh faham ya? Soalan yang kedua, Raja 2 menunjukkan bentuk asal isyarat bunyi pada paparan OSK. Lukiskan bentuk gelombang yang terhasil apabila perubahan berikut dilakukan pada isyarat bunyi. Ini ialah gelombang yang dilukiskan pada kertas graf ya. Pelajar boleh tengok dekat sini ialah titik keseimbangan dia kosong ya. So dia naik berapa? Satu kotak, dua kotak. Yang ni dua kotak. Yang daripada titik keseimbangan ke sesaran yang paling tinggi ni kita namakan dia sebagai amplitude. Jadi amplitude gelombang bunyi ni apa? Iaitu sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. Ni puncak dia. Yang puncak ni ialah sesaran maksimum. Kalau kita ceritakan pasal frekuensi pula, frekuensi itu ialah bilangan ayunan lengkap yang terhasil dalam masa satu saat. Jadi soalan ditanya, lukiskan bentuk gelombang yang terhasil apabila kuasa output dikurangkan. Bila kuasa output dikurangkan, maka amplitude juga akan berkurang. Jadi pelajar akan lukis, ambil kertas graf. Yang tadi ni daripada kosong, 1, 2. 2. Let's say lah kita letak sini nombor 2. 2 bagi sesaran maksimum gelombang yang asal. So bila kuasa output dikurangkan, amplitudenya berkurang. Jadi pelajar kena lukis jarak dia daripada kosong hingga ke 1 sahaja. Tadi yang asal 2. So bila dikurangkan dia jadi 1. So kita kurangkan menjadi 1 lah. Ini menunjukkan dia telah pun berkurang. Apakah bentuk graf apabila frekuensi ditambah? Ini kalau frekuensi ditambah, apa maksudnya? Jarak di antara puncak ke puncak semakin dekat. Bila frekuensi ditambah, jarak puncak yang pertama ke puncak yang kedua makin dekat. Begitu juga dengan yang lain. So pelajar boleh tengok kat sini. Jarak puncak dengan puncak ni berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi bila frekuensi ditambah, jarak di antara puncak gelombang ke puncak gelombang ni semakin dekat. Jadi pelajar lukis berkurangan kotaknya berbanding yang atas ni. Soalan yang ketiga, kelajuan gelombang bunyi akan berubah apabila bergerak melalui medium yang berbeza. Nyatakan hubungan antara kelajuan bunyi dengan suhu udara. Jelaskan jawapan anda. Jawapannya ialah bunyi akan bergerak dengan lebih laju dalam udara pada suhunya yang lebih tinggi. Kerana pemindahan tenaga bunyi dapat berlaku dengan lebih cepat disebabkan oleh tenaga kinetik zarah-zarah udara lebih tinggi. Ni pelajar kena betul-betul ingat ya. Soalan yang keempat,
Encik Azli berpindah ke rumah baru yang tidak mempunyai sebarang perabot. Dia mendapati bahawa gema dihasilkan apabila dia bercakap. Kesan gema berkurang apabila rumah telah dilengkapi dengan perabot. Okey, so ini ialah rumah. Okey, rumah baru tak ada perabot. Jadi bila bercakap bergema-gema. Jadi soalan pertama, bagaimanakah gema dihasilkan? Soalan yang kedua, mengapakah kesan gema berkurang apabila rumah telah dilengkapi dengan perabot? Bunyi dipantulkan. Sebab apa gema dihasilkan? Kerana bunyi dipantulkan. Keyword dia ialah dipantulkan oleh permukaan keras. Okey, seperti dinding. Soalan yang kedua tadi, mengapakah kesan gema berkurang apabila rumah dilengkapi dengan perabot? Kerana perabot akan menyerap sebahagian bunyi dan menyebabkan kesan pantulan bunyi berkurang. Jadi bunyi pun telah diserap, jadi pantulan bunyi berkurang, jadi kuranglah gema. Soalan yang kelima, Rajah 3 menunjukkan gelombang ultrabunyi digunakan untuk mengimbas keadaan fetus di dalam kandungan. Okey, A. Terangkan cara gelombang ultrabunyi boleh digunakan untuk menghasilkan imej fetus dalam kandungan. Ni dia fetus dalam kandungan. Ini adalah prop pengimbas. Jadi jawapannya ialah gelombang ultrabunyi dipancarkan oleh prop pengimbas yang digerakkan di atas perut ibu mengandung. Gelombang ultrabunyi tersebut dipantul apabila terkena pada fetus dalam kandungan. Maklumat daripada pantulan akan ditunjukkan sebagai imej pada skrin monitor. Soalan B, berikan dua kelebihan menggunakan ultrabunyi berbanding sinar X. Okey, so kelebihan ultrabunyi tidak membahayakan fetus dalam kandungan, boleh dilakukan lebih kerap atau berulang-ulang. Okey, seterusnya tidak menyakitkan dan keputusan diperoleh serta-merta. Soalan C, berikan dua kegunaan lain gelombang ultrabunyi. Jawapannya ialah menentukan kedalaman laut dan menentukan kedudukan kumpulan ikan di dalam laut. Soalan yang keenam, apakah perubahan bunyi yang dapat diperhatikan jika A. Tali gitar diketatkan? Kamu main gitar kan? So, apa yang berlaku kepada bunyi kalau kita ketatkan tali gitar? Jawapannya ialah kelangsingan bertambah kerana tali gitar yang ketat menghasilkan frekuensi getaran yang lebih tinggi. B. Tali gitar dipetik lebih kuat. Okey, apa yang berlaku kepada bunyi jika tali gitar ni kita petik lebih kuat? Kekuatan bunyi bertambah kerana amplitud getaran lebih besar. Jom kita jawab masteri kebat. Okey, anda ditugaskan untuk mereka bentuk sebuah studio rakaman. Terangkan pengubahsuaian studio yang perlu anda lakukan supaya bunyi rakaman yang berkualiti dapat dihasilkan. Ini ialah studio rakaman. Jadi macam mana kamu nak buat pengubahsuaian? So, jawapannya memasang lapisan penyerap bunyi daripada bahan yang lembut untuk mengurangkan pantulan bunyi yang kuat. Kedua, lapisan penyerap bunyi daripada bahan seperti sponge, cushion dan kayu lembut untuk mengurangkan kesan pantulan gelombang bunyi. Ini untuk mengelakkan gema di dalam studio rakaman. Okey, soalan yang ke-8. Para angkasawan di angkasa lepas bergantung pada komunikator gelombang radio untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Cadangkan dan jelaskan satu cara lain untuk angkasawan berkomunikasi di angkasa lepas. Okey, ni angkasawan. Pelajar boleh lihat ya. Ni angkasawan, macam mana dia berkomunikasi dengan angkasawan yang lain. Mereka menggunakan isyarat berfrekuensi tinggi seperti laser
yang beroperasi pada frekuensi cahaya. Maklumat dalam bentuk digital akan diubah kepada analog dan dapat dikesan oleh penerima melalui hantaran oleh cahaya laser. Cikgu harap semua pelajar telah memfaham dengan baik topik ini setelah menjawab soalan-soalan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.